Di dalam sebuah hadis, Anil Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu qala anna Ali bin Abi Talib khataba bint Abi Jahal wa indahu Fatimah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sami'at bidzalika Fatimah أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسوار فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإني أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني وإنما أكره أن يفتنوها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال فترك علي الخطبة أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu. Dia ni sahabat. Al-Miswar sahabat Nabi. Dia wafat tahun 64 Hijrah. Kata Al-Miswar, satu hari Sidina Ali bin Abi Talib nak meminang anak Abu Jahal. Wa indahu Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada masa itu Fatimah sudah isteri dia. Sidina Ali sudah kahwin dengan Fatimah. Tiba-tiba jatuh hati dengan anak Abu Jahal. Falamma sami'at bidzalika Fatimah, cerita suami dia Sayyidina Ali nak pergi meminang anak Abu Jahal buat isteri ni, sampai ke pengetahuan Fatimah, isteri dia, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu. Fatimah dengar-dengar kata laki dia nak kahwin seorang lagi, nak kahwin pula dengan anak Abu Jahal. Lompat cepuih kata pergi jumpa ayah dia. Dia kata orang Pulau Pinang bila zimang, lompat cukup dah, lompat cepuih. Orang Pulau Pinang tuan-tuan. Kalau dia kata hari ini panas semua, cukup dah. Oh, dia kata panas lik-lik. Dia masuk tu, dia bawang goreng. Dia sedap. Dia kata kedekut. Cukup dah. Kedekut piang. Dia kata. Okey. Baik. Fatimah ni bila tahu, bila sampai ke pengetahuan dia, kata laki dia, Sayyidina Ali bin Abi Talib, nak pergi menikah seorang lagi. Nak menikah pula dengan anak Abu Jahal. Lompat cepuih kita pergi jumpa ayah dia. Siapa dia ayah dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai depan ayah dia, depan Nabi, dia kata inna qaumaka yatahaddatsun. Tengok yang kata budak cerdik ni. Fatimah ni budak cerdik. Dia kata dekat ayah dia kata ayah, kaum ayah, mana ni orang ada keliling ni, yatahaddatsun, depa duk sembang sama-sama depa.
annaka la taghdab li banatik. Dia kata ayah kalau dengan anak perempuan memang ayah tak nak marah, dia kata. Budak cerdik. Dia ada benda nak abang kat ayah dia, tapi dia jack ayah dia dulu. Dia kata, ayah, saya dulu dengar orang duk bersembang, depa semua kata ayah ni kalau dengan anak perempuan memang ayah tak marah. Wa hadha Ali nakihan ibnata Abi Jahlin. Ni anak abang ni. Dia kata, ayah tahu tak, dia kata suami saya Ali bin Abi Talib, dia nak pergi meminang, dia nak menikah dengan anak Abu Jahal, dia kata. Qala al-Miswar, sahabat Nabi al-Miswar yang meriwayatkan hadis ni, dia kata faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar untuk cepuh bangkit juga Nabi pun. Dengar anak mai habaq kata menantu dia nak menikah seorang lagi, nak menikah pula dengan anak Abu Jahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar lagu tu bangkit berdiri. Fasami'tuhu hinna tashahhad. Al-Miswar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri depan orang ramai ni, Nabi bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku pesuruh Allah, Nabi kata. Summa qala amma ba'. Lepas itu Nabi kata amma ba'. Fa inni ankahtu Abul As ibn Rabi'. Nabi kata hampa semua tahu aku ada bagi salah seorang daripada anak aku kahwin dengan Abul As bin Ar-Rabi'. Nabi SAW ada berapa orang anak tuan-tuan? Ada berapa orang? 7. Nabi ada 7 orang anak. 6 dengan Khadijah. Seorang dengan Maria Al-Qibtiyah. Dia ni bukan isteri Nabi, dia hamba perempuan Nabi. Dapat seorang anak nama Ibrahim. Dan kita dah baca hadis dia banyak kali. Satu hari Nabi tengah duduk mengajar di masjid, orang lari mai habaq dekat Nabi, ya Rasulullah, anak tengah tenat. Nabi pi. Ibrahim ni anak Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah. Nabi bagi kepada satu orang tukang besi untuk susukan anak dia. Isteri tukang besi itu susukan anak dia. Nabi pi, Nabi dukung Ibrahim anak ni, air mata Nabi jatuh. Dan Ibrahim ni wafat kemudiannya. Umur 17 atau 18 bulan. Bila Nabi menangis tu, sahabat tengok, sahabat kata, ya Rasulullah, apa tu? Tunjuk air mata Nabi. Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa tak ada rasa kasih sayang, dia tidak akan disayangi oleh Allah. Itu Ibrahim. 6 lagi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid. 2 laki-laki, anak dengan Khadijah ni 2 laki-laki, satu nama Qasim. Sebab Nabi dipanggil Abul Qasim. Ambil sepenuh anak laki-laki dengan Khadijah. Qasim ini umur 2 tahun wafat. Kemudian anak yang kedua Nabi, anak laki-laki nama Abdullah dengan Khadijah. Nama Abdullah wafat muda juga. Tapi selepas Nabi dilantik jadi Nabi. Tapi kecil lagi wafat. 4 lagi anak perempuan Nabi dengan Khadijah juga. Yang pertama Zainab. Zainab inilah yang kahwin dengan Abul As bin Ar-Rabi'. Sekali lagi kita nak cerita. Zainab ni kahwin dengan Abul As. Dia ni wafat tahun 8 Hijrah. Nabi tak wafat lagi, Zainab wafat dulu. Anak perempuan Nabi yang kedua nama Ruqayyah. Ruqayyah kahwin dengan Sayyidina Osman bin Affan. Ruqayyah bila Nabi menang dalam perang Badar, tengah duk seronok menang tu, Ruqayyah wafat. Ruqayyah dia isteri kepada Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Anak yang ketiga Nabi nama Ummu Kulthum. Ummu Kulthum, anak ketiga perempuan, juga kahwin dengan Osman. Lepas saja wafat Ruqayyah, Osman ambil pula adik. Siapa dia? Ummu Kulthum. Ambil jadikan isteri dia yang kedua.
ganti tempat kakak, ambil adik. Itu sebab Sidina Osman bin Affan dia istimewa banding dengan hak lain-lain sahabat. Istimewa. Pasal apa dia istimewa? Pasal dia boleh kahwin dengan 2 orang anak perempuan Nabi. Sehingga dia diberi satu gelaran Dhun Nuraini. Dhu maksudnya orang yang memiliki. An-Nuraini, 2 cahaya. Dia dipanggil orang yang memiliki 2 cahaya. 2 cahaya mata Nabi kahwin dengan dia. Sidina Osman bin Affan radhiyallahu an. Istimewa dia. Anak perempuan Nabi yang ketiga Fatimah Az-Zahra. Ini hak paling banyak cerita, iaitu Fatimah Az-Zahra. Fatimah anak kesayangan Nabi. Nabi cukup sayang dia sehingga ke hadis sahih menceritakan Fatimah ni dia berjalan, cara dia berjalan tu macam cara Nabi jalan. Cara dia langkah, cara lenggang dia, cara sebiji macam Nabi. Kan kita dah baca hadis cerita macam mana Nabi SAW duduk dengan semua isteri duk ada, termasuk tengah duk ada tu Fatimah mai. Dalam hadis tu cerita, dia kata Fatimah duk jalan mai tu berjalan macam Nabi. Dan Nabi SAW bila nampak Fatimah mai bangkit berdiri. Ini yang kata Nabi. Dia dengan anak-anak ni, dia sayang, dia hormat anak ni. Macam mana anak tak hormat dia? Dia bangkit berdiri, dia ahlan, dia Fatimah. Panggil Fatimah mai, suruh duduk sebelah dia. Lepas tu Nabi bisik kat dia. Fatimah ni menangis. Yang isteri-isteri lain semua duduk tengok ni. Fatimah menangis. Dosa Nabi bisik pula kat dia, Fatimah gelak. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia tak puas hati dia. Habis saja bersembang, dia pergi jumpa Fatimah. Dia kata, "Ya Fatimah, apa yang duk bisik dengan ayah tadi?" Fatimah kata, "Aku tidak akan buka rahsia Nabi SAW. Ini rahsia Nabi. Kalau benda ni tak rahsia, Nabi cakap bagi semua orang dengar. Tapi bila Nabi bisik kat aku, itu rahsia. Aku tidak akan buka rahsia Nabi." Lepas wafat Nabi SAW, Aisyah lagi sekali pergi jumpa Fatimah. Dia kata, "Wahai Fatimah, nak tanya balik hak dulu." Dia kata, "Hak mana?" "Hak ayah bisik dekat hang dulu. Hang kata tak mau buka rahsia ayah tu." "Apa dia?" "Ayah dah tak ada dah." Baru dia abang Fatimah ni. Dia kata, "Mula-mula ayah bisik kat aku." Ayah kata, "Jibril alaihi salam duk turun mai tasmi' Quran yang ada dekat Nabi ni setahun sekali. Tasmi' bacaan." Nabi kata, "Tapi tahun ni Jibril mai 2 kali." Nabi kata, "Aku tahu, kata masa aku, ajal aku sudah dekat. Dengan kerana tu Jibril mai 2 kali." Menangis Fatimah ni. Menangis dia. Nabi kata dekat dia pula. Nabi kata, "Tak apa." Dia kata, "Lepas aku tak ada, hang akan menyusul aku dalam masa yang terdekat." Tuan-tuan, 6 bulan selepas wafat Nabi SAW, wafat Fatimah. Nabi wafat bila, tuan-tuan? Rabiul Awal ni, bulan kita duduk lah ni. Nabi wafat. Kita semua duk tahu Rabiul Awal ni tahun Maulid, tahun kelahiran Nabi. Tapi sebenarnya Rabiul Awal juga adalah tahun wafat Nabi SAW. Lepas daripada Rabiul Awal, Nabi wafat, Rabiul Akhir. Lepas itu Jumadal Awal ataupun Jumadal Ula. Lepas itu Jumadal Akhir. Lepas itu Rajab. Lepas itu Sya'ban. Lepas itu Ramadan. 2 hari bulan Ramadan wafat Fatimah radhiyallahu anha. Jadi bila ayah dia kata dekat dia, tak apa, dia kata, "Ayah wafat, yang akan menyusul ayah engkau." Menangis dia. Lepas itu ayah dia bisik pula kat dia. Dia kata, ayah bisik yang kedua, ayah beritahu dekat dia, "Fatimah, tak seronokkah hang Allah akan jadikan hang sebagai orang yang mulia di kalangan wanita-wanita Islam?" Gelak balik dia. Ini benda yang Nabi bisik kepada Fatimah radhiyallahu anha. Itu cerita tentang anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada hadis pokok tadi ni.
Apabila Fatimah radhiyallahu anha habaq dekat bapa dia, dia kata suami saya Ali bin Abi Talib nak pergi meminang anak Abu Jahal. Nabi SAW terus bangkit berdiri. Nabi terus kata asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Lepas pada tu Nabi kata fa inni ankahtu Abul As bin Ar-Rabi'. Aku pernah bagi kahwin Abul As bin Ar-Rabi' dengan anak aku iaitu Zainab. Sekali kita cerita siapa Abul As ni sehingga Nabi sebut nama dia. Nabi kata aku dah bagi menikah anak aku Zainab dengan Abul As bin Ar-Rabi'. Fahaddathani fasadaqani. Abul As ini dia pernah bercerita dengan aku dan dia kemudiannya membenarkan aku. Saya kita nanti cerita apa dia. Wa inna Fatimah binta Muhammad mudghatun minni. Nabi kata tapi kes Fatimah ni lain. Fatimah ini mudghah, dia darah daging aku. Dia kata Fatimah ini mudghatun minni, dia darah daging aku, dia anak kandung aku. Wa inna ma akrah ayyaftinuha, dan aku tak suka kemudian hari dia difitnah orang. Nabi kata Fatimah ni anak aku, darah daging aku tak mau kemudian hari esok dia terfitnah dengan kerana suami dia kahwin dengan anak Abu Jahal. Aku tak mau benda ni kena dekat dia, dekat Fatimah ni. Wa innaha wallah, Nabi kata demi Allah Fatimah ni la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillah 'inda rajulin wahid abada. Nabi kata demi Allah tidak akan berlaku sama sekali anak aku, anak Nabi bermadu dengan anak musuh Allah. Tidak akan berlaku. Pasal apa tuan-tuan? Pasal perempuan hak Sayyidina Ali nak pergi minang ni anak Abu Jahal. Nabi sumpah, Nabi kata wallahi demi Allah tidak akan berlaku abada, selama-lamanya tidak akan berlaku anak Nabi pergi bermadu dengan satu perempuan anak musuh Allah. Tidak akan berlaku, Nabi kata. Kata Al-Miswar rawi hadis ini, dia kata fataraka Aliyun al-khitbah, sampai benda ni kepada Sayyidina Ali, dia cancel, tak jadi dia nak kahwin dengan anak Abu Jahal itu. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, siapa dia Abu Al-As bin Ar-Rabi' yang Nabi sebut kata aku bagi menikah anak aku Zainab dengan Abu Al-As. Siapa Abu Al-As ini? Dia anak penakan Khadijah. Khadijah siapa dia? Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi yang cukup Nabi sayang. Dia anak penakan Khadijah. Khadijah cukup sayang dekat Abu Al-As bin Ar-Rabi' ni, cukup sayang sehingga kan Khadijah ambil mai duduk dalam rumah, membesar di dalam rumah Khadijah. Khadijah kahwin dengan Nabi, Abu Al-As juga ada dalam rumah tu. Dia membesar di depan mata Khadijah dan di depan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ni? Dia businessman yang very successful. Abu Al-As bin Ar-Rabi', dia ni anak penakan Khadijah dan dia businessman. Dan dia ni businessman yang cukup berjaya. Dalam riwayat menceritakan dia ni handsome. Sudahlah dia ni satu orang kaya dalam kalangan masyarakat Arab Quraisy, dia orang kaya, dia orang bangsawan, dia businessman yang berjaya, dia handsome. Yang kata Abu Al-As ni. Dalam riwayat cerita kata dia ni satu orang yang siapa pun kalau tengok dia berkenan. Abu Al-As ni orang dia macam tu. Siapa pun tengok dia berkenan dekat dia ni. Syarikat trading, dia ada satu syarikat trading. Dia duk buat trade, duk buat perniagaan ni, bukan barang dia saja, barang orang pun dia ambil sekali. Daripada Mekah pi ke Syam, pi ke Syria ni, rombongan perniagaan dia pi balik non-stop. Dan tiap-tiap kali pi itu 100 ekor unta. Sekali satu trip jalan 100 ekor unta, 200 orang petugas. Jalan, pi balik, tidak kira musim panas, musim sejuk, dia jalan. Ada orang lain menjaga musim panas saja, musim sejuk semua tak keluar. Dia sepanjang masa
bisnes dia berjalan. Syarikat trading dia ni cukup berjaya. Bila besar anak Nabi SAW, Zainab ni, Nabi bagi kahwin dengan Abu Al-As. Itu cerita dia. Masa tu Nabi belum terima wahyu, belum jadi Nabi lagi. Kahwin ni berlaku sebelum Nabi SAW jadi Nabi. Bila wahyu turun dan Nabi jadi Nabi, Khadijah di antara orang yang mula-mula ikut Nabi SAW. Zainab anak Nabi dengan Khadijah sudah kahwin dengan Abu Al-As. Abu Al-As tak mau masuk Islam. Tuan-tuan, ni yang kata Nabi Allah uji dia macam mana. Anak kesayangan dia bagi kahwin dengan dia ni. Dia ni pula siapa? Anak penekan kepada isteri dia, membesar depan mata dia. Bila Nabi dilantik jadi Nabi, Abu Al-As tak mau ikut Nabi, tak mau jadi orang Islam. Allah uji Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah test kita, anak tak dengar cakap pun kita tak boleh tidur malam. Anak Islam tak mau dengar cakap dia, kita tak boleh tidur malam, tuan-tuan. Jadi satu kuman dalam kepala ni, nak lelap mata tak boleh, duk terfikir anak ni. Apatah lagi Allah test anak pergi jadi drug addict. Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Nabi SAW, Allah test dia, anak kahwin dengan satu orang lelaki-lelaki, menantu ni tak mau masuk Islam, tak mau ikut ajakan Nabi, seruan Nabi SAW. Tapi dia sayang dekat Zainab, anak Nabi ni dia cukup sayang. Abu Al-As cukup sayang. Bila pertentangan antara Islam dengan bukan Islam ni duk di kemuncak, puak-puak kafir Quraisy ni pergi kata dekat Abu Al-As, hang tak mau masuk Islam, hang tak mau ikut pak mentua hang tak mau ikut Nabi Muhammad, yang hang duk simpan anak Muhammad ni buat apa? Dia kata cerai buang dia. Semua orang main duk hantam dia macam tu. Abu Al-As, cerai buang Zainab ni. Ramai lagi orang lain segak yang hampir duk simpan dia buat apa? Dia tak mau cerai. Dia sayang Zainab ni, Allah yang mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehingga Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, Zainab tak ikut Nabi, duduk sama dengan suami yang tak Islam ni, duduk di Mekah. Tuan boleh bayang macam mana perasaan bapa anak macam tu, duk ada dengan suami yang tak mau ikut dakwah dia. Berlaku perang Badar. Nabi duk ada di Madinah, berlaku perang Badar. Dalam perang Badar ni, menantu ni Abu Al-As bin Ar-Rabi' duk dalam kumpulan kafir musyrikin Makkah pergi serang Nabi di Madinah. Menantu mai serang dia di Madinah. Dan perang Badar berakhir dengan menang Islam. Menantu dia Abu Al-As yang kahwin dengan Zainab ni ditawan. Tawanan perang Badar ni semua duk ada. Nabi mesyuarat dengan para sahabat buat keputusan. Okey, tawanan perang Badar ni kalau nak bebas, bayar duit tebusan. Bayar duit, kita bebaskan mereka. Zainab anak Nabi SAW duk ada di Mekah tu. Bila sampai dekat dia berita, kata bapa dia, Nabi SAW minta duit tebusan. Kutip duit cari ni, hantar pi ke Madinah, minta supaya dibebaskan suami dia. Bila sampai di sana, Nabi buka tengok hak daripada Zainabnya, buka tengok duit dengan ada satu kalung Khadijah bagi dekat Zainab masa kahwin dia dulu. Nabi bila tengok kalung tu tak boleh tahan, hibah, teringat balik dekat Khadijah ni, tengok kalung tu sedih, upset, tak tahu nak apa-apa. Nabi pergi jumpa sahabat hak duk jaga tawanan ni. Nabi minta tolong. Nabi kata minta tolong boleh tak? Tuan-tuan, Nabi dia pemimpin pada masa tu, dia pergi minta tolong pasal benda ni bukan di bawah bidang kuasa dia. Dia dah lantik orang untuk urusan tawanan, dia pergi minta tolong. Nabi kata tolong boleh tak? Dia kata bebaskan Abu Al-As menantu aku ni, bebaskan dia balik dengan syarat balik sampai di Mekah, bawa bini dia, anak aku, mai hantar di sini. Duit tebusan yang anak aku bagi, kalung yang anak aku bagi balik. Dia kata Nabi minta tolong dekat sahabat. Sahabat kata okey. Dibawa dia ni pergi lepas balik dengan harta apa yang dikirim oleh Zainab ni. Bila sampai di Mekah, dia berdiri di depan semua orang. Dia kata dia tetap tidak akan terima Islam. Ni yang kata Abu Al-As. Tapi Nabi minta aku serah balik anak dia, aku akan serahkan. Itu yang kata dia fasaddaqani, yang disebut dalam hadis tadi.
dia membenarkan janji dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hantar isteri dia pergi serah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia balik ke Mekah balik. Bisnes jalan macam biasa. Satu hari bisnes dia balik daripada Syam nak balik ke Mekah, kena tahan dengan tentera Islam di Madinah. Kena tahan, dia lari, dia terlepas daripada kena tawan. Dia lari, dia pergi di rumah isteri dia, rumah Zainab anak Nabi. Dia pergi minta perlindungan daripada Zainab. Nabi tahu. Nabi pergi jumpa dia. Nabi pergi jumpa dia. Nabi kata, Zainab, kamu dengan suami kamu tidak halal. Tidak boleh berlaku apa-apa antara hampa dua orang. Abu Al-As, kamu balik ke Mekah. Segala barang yang kamu bawa balik. Kami tak ambil. Lepas dia lagi sekali. Dua kali dah dia. Lepas dia lagi sekali. Kali kedua, bila dia balik ke Mekah, dia sampai di depan semua orang, dia bangkit berdiri. Segala barang-barang yang orang kirim untuk buat berniaga semua dia bagi balik, tak ada apa dah. Dia kata, aku tak ada hutang apa dah dengan siapa-siapa. Baik, aku nak isytihar pada hari ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam dia di depan semua orang musyrikin Makkah. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Dan dia kata, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak pergi ke Madinah, aku jadi orang Islam. Bila dia sampai di Madinah, Nabi sambut dia, Nabi serah balik isteri dia Zainab. Mereka jadi suami isteri balik di sana. Ini cerita siapa? Cerita Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Sehingga kan Nabi SAW sebut nama dia. Dia adalah hadis Ali nak kahwin dengan anak Abu Jahal tadi. Nabi buat keluar nama dia ni. Nabi kata ini satu orang yang dia berjanji dengan aku dan dia membenarkan cakap dia kepada aku. Nabi buat contoh kepada semua orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah yang kata Nabi kita